situasi yang keempat pula. Okey, ini apa? Okey, ini contoh kelas. Contoh ada 4 buah kelas, iaitu 1 amanah, 1 berdikari, 1 cekal dan 1 dedikasi. Okey, memang nampak semua sama kan? Okey. Jadi ini salah satu kita panggil salah satu teknik dalam pemikiran komputasional juga, okey, iaitu teknik pengecaman corak. Okay, di mana dalam teknik pengecaman corak ini kita akan lihat beberapa perkara yang sama ataupun beberapa perkara yang berulang dalam sesuatu perkara. Ya, contohnya dalam sebuah sekolah pasti ada banyak kelas, betul tak? Dalam sebuah sekolah pasti ada banyak kelas. Okey, saya ambil contoh tingkatan 1. Okey, 1 amanah, okey, kelas 1 amanah, kelas 1 berdikari, kelas 1 cekal dan kelas 1 dedikasi. Okey, dalam setiap kelas ni pasti ada persamaan. Okay, pasti ada persamaan. Contohnya apa yang sama? Mungkin dia punya susunan meja dia sama. Okay, mungkin dia punya ruang dalam setiap kelas itu sama. Okay, ruang tu sudah semestilah sama. Okay, kemudian dalam setiap kelas pastinya ada whiteboard, betul tak? Okay, dalam setiap kelas pasti ada tong sampah. Ya, jadi dalam pengecaman corak ni kita akan lihat sesuatu perkara yang sama. Apa yang sama di setiap bahagian. Okay, di dalam setiap perkara. Okay, kenapa? Kerana kalau kita ada satu masalah, satu masalah contohnya bahagian tong sampah. Okay, contohnya satu amanah mempunyai tong sampah yang sudah rosak. Okay, kita akan lihat pula satu berdikari sama adakah satu berdikari, satu cekal dan satu dedikasi juga mempunyai tong sampah yang rosak? Mungkin ada. Okay, mungkin tidak. Jadi dari situlah kita akan buat kita akan mengenal pasti ataupun kita akan mengecam sama ada kelas-kelas lain juga mempunyai masalah yang sama atau tidak. Okay, jadi teknik pengecaman corak ni kita akan kenal pasti, kita akan identify masalah yang sama, okay, dalam setiap bahagian. Okay, sama ada dia berulang ataupun tidak. Okay, sama ada dia sama atau tidak. Tetapi dalam pengecaman corak kebiasaannya ada persamaan. Okay, ada persamaan, ada perkara yang berulang. Ya, okey. Contoh lain kalau kita boleh ambil dalam situasi setiap sekolah. Okey, dalam situasi setiap sekolah pastinya ada pelajar. Okey, pelajar biasanya memakai name tag. Okey. Contohnya semua pelajar perlu memakai name tag di sebelah kanan. Okay, apabila seorang pelajar memakai name tag di sebelah kanan, jadi semua pelajar pun akan memakai name tag di sebelah kanan. Okay, jadi persamaan pada semua pelajar ini dikenali sebagai pengecaman corak. Okay, pengecaman corak kita akan pastikan ada persamaan. Okay, ada persamaan pada bahagian-bahagian tertentu. Okay. Kemudian kita lihat melalui situasi seterusnya. Okey, ini adalah gambaran di mana terdapat kanak-kanak sedang bermain buaian dan juga bermain seesaw ataupun jongkang-jongkit. Buaian, swing dan juga seesaw. Di mana dalam situasi ini kita boleh melihat apakah wujud persamaan di antara kedua-dua gambar ini. Okey, kita lihat dalam situasi ini, kita lihat situasi seorang kanak-kanak dulu ni yang sedang bermain buaian. Okey, buaian ini akan menghayun ke hadapan dan ke belakang beberapa kalilah. Pastinya ada pengulangan ataupun repetition di sini. Jadi bila ada repetition di sini, di mana buaian ini akan ke hadapan, ke belakang, ke hadapan, ke belakang. Jadi bila sesuatu perkara itu berulang, ia juga disebut sebagai teknik pengecaman corak. Bermaksud ada persamaan. Depan, contohnya 2 kali depan, 2 kali belakang ataupun 3 kali buai ini menghayun ke depan ataupun 3 kali menghayun ke belakang. Jadi ia adalah satu perkara yang berulang. Ya. Jadi apabila
sesuatu aktiviti yang berulang ataupun perkara yang berulang juga termasuk dalam teknik pengecaman corak. Begitu juga dengan permainan seesaw ni. Ada dua orang kanak-kanak sedang bermain seesaw. Okey, seorang ke atas, seorang ke bawah. Okey, seorang ke atas, seorang ke bawah. Jadi apabila ada pengulangan seperti ini juga kita panggil sebagai teknik pengecaman corak. Kita dapat corak yang sama, terdapat pattern yang sama. Pattern dia apa? Seorang ke atas, seorang ke bawah. Okey, seorang pergi atas, seorang pergi bawah. Up and down, seberapa banyak yang boleh lah. Okey, jadi ini juga dikenali sebagai teknik pengecaman corak. Jadi dalam dua situasi ini kita dapat teknik yang dinamakan teknik pengecaman corak. Tujuan teknik pengecaman corak ni apa? Okay, seperti mana saya katakan tadi, apabila terdapat sesuatu masalah yang timbul pada sesuatu bahagian, kita akan lihat juga pada bahagian-bahagian yang lain. Pasti ada masalah yang sama jika terdapat pengulangan pattern yang sama, pengulangan masalah yang sama. Itu dia tujuan teknik pengecaman corak dalam pemikiran komputasional. Kemudian ini apa ni? Ini kamu boleh lihat contoh 7512 ni sebenarnya dia nak susun. Dia nak susun nombor ini daripada turutan menurun kepada menaik. Bermaksudnya daripada small number to the bigger number. For example, kita nak susun daripada 7, 5, 1, 2 kepada 1, 2, 5 dan 7. Bagaimana? Mungkin kamu kata susun je lah 1, 2, 5, 7. Memang very simple, tetapi dalam teknik pemikiran komputasional ada caranya yang tersendiri. Untuk apa? Untuk kita kenal pasti pattern, untuk kita kenal pasti corak yang wujud dalam teknik ini. Ini juga dikenali sebagai teknik pengecaman corak. Ini ada dalam buku teks, buku teks muka surat. Kamu boleh lihat contoh ini di buku teks kamu pada muka surat 9, pada muka surat 9. Di sini akan ada contoh penyelesaian. Contoh penyelesaian bagaimana dalam teknik pemikiran komputasional untuk dia susun semula kedudukan nombor 7512 kepada 1, 2, 5 dan 7. Kepada nombor 1, 2, 5 dan 7. Ada cara dia. Ada cara dia. Jadi bila dia susun ni, kamu akan lihat terbentuk corak di sini, terbentuk pattern. Pattern akan terbentuk. Kalau kamu boleh lihat lagi pada muka surat 10 buku teks kamu, nampak tak di sini? Dia akan terjadi kita panggil sebagai akan terjadi teknik ataupun dia akan terjadi corak di sini. Pengecaman corak tu boleh dilihat di sini. Kalau kamu lihat dalam yang pertama ni, dia ada dia ada ruangan 2 kolom, di sini pun 2 kolom. Kemudian bawah dia 1, 2, 1. 2, 2. 1, 2, 1, 2, 2. Ini seperti seperti rumah lah. Seperti rumah. Kamu boleh lihat pengulangan yang pattern yang berulang. Pengulangan yang sama di setiap bahagian ini. Ruang ini sama dengan ini. Bahagian ini pattern dia pula sama dengan ini.